Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Fadil Tuan Imam selaku pengacara majlis, pengurusi ahli jawatankuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 17 Syaban, mana kita dengan Ramadan tu sangat dekat dah. Jadi persiapan pun sudah siap. Macam-macam persiapan orang buat. Orang ahli ibadat duduk bersiap dengan acara-acara ibadat. Ahli-ahli perniagaan dengan berbagai cara perniagaan. Kita orang yang nak menyediakan bekalan ke akhirat ini perlu sangat-sangat memperbanyakkan ibadat kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, kerana Ramadan satu musim yang Allah beri anugerahkan kepada kita, yang insya-Allah kita harap kita akan dapat bertemu dengan Ramadan sebagaimana doa yang sentiasa kita baca, wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Bila mari dekat-dekat dengan Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu doa yang diajar oleh para ulama kita, ulama salafus salih ini, dia baca, ikut semua bacaan ni. Nanti kita bagi kertas ni boleh lekat, boleh print sini. Kata, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Boleh ingat tak? Sekali lagi kata, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Makna dia comel sekali. Allahumma sallimni li Ramadan, ya Allah sampaikan saya ke bulan Ramadan. Jadi kita nak minta Allah Ta'ala sampaikan kita ke mana? Ramadan. Setakat tu ya, jangan siapa saja bahkan duduk dia. Wasallim Ramadanali, dan berilah peluang untuk aku beribadat sebanyak mungkin, sebaik mungkin di dalam bulan Ramadan yang datang ini. Dua, permohonan yang ketiga, wa tasallamhu minni mutaqabbala, ya Allah kabulkanlah, terimalah amalan-amalan kebaikan yang aku lakukan sepanjang bulan Ramadan, sebelum Ramadan. Semua kebaikan yang kita buat, kita minta Allah Ta'ala kabulkan. Jadi doa ni lengkap. Kalau setakat kita minta wa ballighna Ramadan, sampai aku bulan Ramadan, tapi kita tidak minta nak isi, itu kita bimbang. Sampai Ramadan, kalau tak mati sampailah. Tapi kelah tadarruh tak sampai. Solat berjamaah pun tak mari juga. Solat tarawih lagi tengah jalan, kita tak mau. Kita nak wasallim Ramadanali, kita minta Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita segala kebaikan kita akan penuhi di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang mulia ini, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, doa ni sentiasa dibaca, imam baca, kita baca, sendiri baca, ambil dia punya poster-poster yang telah dibuat itu boleh dikongsi-kongsikan kepada para jemaah, keluarga kita, supaya kita semua membaca doa yang dibaca oleh golongan salaf rahimahullahu ta'ala ini. Baik para jemaah sekalian,
Kedatangan kita pada kali ini satu agenda yang dibawa oleh Al-Fadhil Tua Imam dan sahabat-sahabat pengurusi perkuburan Islam Qaryah Alor Lintang. Dulu kita duk dengar Kuala Lumpur yang ada ni kubur hak tersusun. Jadi bila mari di tempat kita, ana haraplah insya-Allah perkuburan yang tuan-tuan atur ni menjadi model contoh kepada perkuburan yang lain yang ada di kawasan kita ni, insya-Allah. Kita dengan kubur iaitulah satu tempat yang tak boleh lari. Kalau kita tak nak pergi pun, kita orang bawa pergi. Betul tak? Kita dengan kubur ni sama ada kita pergi ataupun orang bawa pergi. Tapi jangan tunggu orang bawa pergi, kita kena pergi sentiasa. Sebab Nabi SAW bersabda, "Aktsiru min zikri halimil lazat." Nabi kata perbanyakkan mengingati perkara yang menghilangkan kelazatan. Kita duduk atas dunia ni macam-macam lah. Lara, leka, lalai. Tapi sekali kita ingat kau mati, berasa lain macam. Sebab itulah Hana selalu buat teka-teki. Malam ni nak teka juga ni. Kalau tuan-tuan sini boleh jawab, kita bagi hadiah lah. Ada hadiah ke tak Iman? Ada. Hadiah boleh ambil kitab ni free lah. Jawab molek tak? Soalan hadiahnya, apa beza di antara takut mati dengan ingat kau mati? Siapa dia nak jawab? Beza di antara takut mati, ingat mati. Kau serupa dua tu? Agak-agak serupa kau tak serupa? Tu soalan. Serupa tak sama? Bunyi macam sama tak? Serupa ya. Ingat mati dengan takut mati. Tak, dia ada perbezaan yang ketara. Jauh dia punya jarak. Baik, siapa dia boleh cerita? Balik mula hadiah lagi ni. Lagi? Beza takut mati dengan ingat mati. Takut mati tak saya mati. Habis hubaknya beli belakang tak? Beli. Orang kata cocok, tiga cocok, tiga dua cocok. Dia takut mati. Lagi? Ingat mati? Ingat ke mati maknanya kita ni tidak lara, tidak leka. Terlupa sikit nak buat ibadat, aku nak mati. Kalau orang ajak pergi tempat maksiat, jangan takut mati. Tak sempat nak bertaubat, tak sempat. Maknanya perbezaan yang ketara di antara orang takut ke mati dengan orang ingat ke mati sangat berbeza. Jadi kita naknya tuan-tuan, kita kena ingat ke mati, barulah kita tak boleh nak buat benda-benda yang tidak baik. Ini di antara sebab hikmat bila kita bangun daripada tidur, Nabi ajar doa bangun tidur. Kita kata apa? Alhamdulillahilladzi. Ingat belakang. Kuat sikit. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ba'da ma amatana. Wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami lepas pada mati sekejap tidur. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah tempat kita kembali. Sebab apa? Bila kita bangun daripada tidur, banyak agenda yang kita nak buat. Nak buat benda tu, nak buat benda ni, tapi mu ingat mu akan kembali kepada Allah. Itulah dia panggil tujuan kita kena ingat ke mati. Dalam surah Al-Hajj ayat 66, Allah Ta'ala sebut tentang mengingati kematian. Ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum innal insana lakafur. Allah kata, aku hidupkan kamu. Lah ni kita hidup ke mati? Hidup. Thumma yumitukum, tak lama lagi Allah matikan kita. Bila tarikh, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kita tahu tak tahu kita tarikh mati? Tak tahu. Nak tanda tempat mati boleh. Tak. Pasal itulah setengah orang ni dia pergi pacak siap dah. Pergi ambil nombor dari kubur ni, pak aku mati ni. Kita tak tahu di mana. Bi ayi ardin tamut, Allah kata tak ada siapa tahu di mana bumi dia akan mati, tak tahu.
Baik. Summa yuhyikum. Kemudian Allah Ta'ala akan hidup balik kita. Allah Ta'ala akan hidup balik kita. Maka disitulah para jemaah sekalian, hidup. Kenapa dalam susun ayat sama juga dengan surah Al-Mulk yang tuan-tuan baca. Allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak tengok siapa di kalangan kita yang baik amalan. Di akhirat esok Tuhan tak tanya dah siapa dia yang paling comel, siapa hak paling lawa, siapa hak paling kaya. La, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala kata, aku uji kamu dengan kehidupan ini, aku nak tengok siapakah di kalangan kamu orang yang paling baik amalan. Tuan-tuan yang rajin menulis, tulis. Yang mencatat. Kata Syekh Al-Fudail Ibn Iyad. Fudail Ibn Iyad seorang ulama salaf yang masyhur dengan kewarakan dia. Dia kata amalan kita ni nak jadi ahsanu amala mesti ada dua syarat. Dua syarat nak jadi ahsanu amala. Boleh tulis? Kau pakai ingat ya? Ingat? Syarat yang pertama, amalan kita nak jadi amalan yang terbaik. Syarat yang pertama para jemaah sekalian, iaitulah kita kena buat ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kena buat ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Oi, saya ikhlas Ustaz. Baik, ada satu lagi syarat. Syarat yang kedua, amalan kita mesti mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ikut hak Nabi buat. Oh, saya ikut hak Nabi 100%, comel. Tapi dalam hati dia riak, tidak ikhlas. Jadi ke tak jadi? Tak jadi. Maka dua syarat ini menjadi satu kewajipan kepada kita para jemaah sekalian. Apa dia dua syarat? Yang pertama ikhlas, yang kedua kita kena ikut hak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Barulah jadi ahsanu amalan. Kita tak boleh nak hiaskan amalan kita kecuali apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tujuan. Allah jadikan kita hidup, mati hidup. Kalau kita belajar ilmu tadabbur Quran, ana rasa gembira bila kita pergi mana-mana selepas zaman PKP ni. Alhamdulillah jumpa je dengan sahabat-sahabat kita yang ikut pengajian di alam maya musim terkurung. Betul tak? Sehingga kan ana duduk mikir tafsir hak kita mengajar tu nak buh nama tafsir gapo? Ada orang cadang tafsir PKP. Comel kau lagi tu. Kau tak relevan sangat. Tafsir PKP kata. Mana tafsir zaman Covid mari. Jadi alhamdulillah zaman Covid mari tu orang tak gimana 2 tahun kita duduk terkurung, kita sudah hampir nak khatam Al-Quran, kita kata alhamdulillah. Mana bila kita tadabbur ini panggil ilmu tadabbur. Kenapa Tuhan sebut allazi khalaqal maut wal hayat? Allah kata aku jadikan mati hidup. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, mati dulu ke hidup dulu? Biar berani kau jawab tu sedap. Mati dulu ke hidup dulu? Mati dulu. Buktinya sebelum kita lahir ke dunia ni, mak kita lahir kita tak ada. Mana kira mati. Kamu dia hidup. Lepas pada ni mati balik. Kehidupan yang kedua panjang. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut al-maut al-hayat. Mati terhad, tapi hidup yang kali yang kedua al-abadi, khalidina fiha. Allah Ta'ala sebut kekal. Ahli syurga masuk dalam syurga kekal. Ahli neraka yang syirik pada Allah Azza wa Jalla kekal dalam neraka, kecuali ahli maksiat. Semalam kita tadabbur akhir surah Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Kemudian pagi tadi wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Orang yang jahat akan dihalau ke neraka. Orang yang bertakwa akan diiring ke syurga. Ulama tadabbur kata kenapa Tuhan tak sebut kumpulan yang ketiga, iaitulah ahli maksiat. Ahli maksiat duduk mana? Maka para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya yang maha luas,
Dalam hadis Allah Ta'ala berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat aku mendahului kemurkaan aku. Rahmat Allah Ta'ala mendahului kemurkaan Allah. Maka Allah SWT tak sebut ahli maksiat. Sebab apa? Ahli maksiat kalau masuk dalam neraka pun, dia akan pergi ke syurga. Tapi kita orang beriman, tuan-tuan jangan duk mikir nak masuk neraka. Jangan. Neraka ni bukan pusat kuarantin. Jangan duk mikir. Tak. Kita pergi pusat kuarantin kena 5 hari mikir macam-macam dah. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat kita bila tanya, awak kena kuarantin. Hak kena kuarantin di rumah ni pun tak tahan dah duduk. Hak kena setengah tu kuarantin di hospital, hak terbiar, hak lama tu. Allahu Akbar. Pada peringkat permulaan dulu, macam-macam bunyi dia punya gaya hidup. Jadi para jemaah sekalian, kita dengan kubur iaitulah satu tempat yang mesti dia pergi. Sama ada kita nak pergi ke kita tak nak pergi, tetap dia akan pergi. Dan alam kubur, dengar cerita ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengingatkan para sahabat. Nabi kata apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu larang kamu daripada pergi ziarah kubur. Mana peringkat awal Islam, Nabi kita larang ziarah kubur. Oleh kerana iman sudah mantap, sahabat-sahabat Nabi semua dapat kepahaman yang baik dah, apa yang patut dibuat di kubur, apa yang tak patut dibuat. Maka pada waktu itu Nabi kata, ala fazuruha, sekarang pergilah ziarah kubur. Untuk apa? Fa innaha tuzakkirul akhirah. Kerana pergi ziarah kubur salah satu daripada punca sebab mengingatkan kita kepada akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita pergi ziarah kubur, dan insya-Allah tadi tulis saya belum siap lagi. Tulis besar-besar. Di antara sunnah bila kita ziarah kubur, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita supaya beri salam pada orang mati. Sebab apa kita beri salam pada orang mati? Orang mati tu dia dengar. Dalam hadis kata bila kita kebumikan jenazah, mayat tu dia dengar Qur'ani alihim. Pijakan tapak kaki kita balik pek berjalan tu dia dengar. Mana orang mati dia dengar apa yang orang hidup pergi. Jadi kita berjalan. Maka bila kita pergi kubur, di antara sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah kita beri salam pada ahli kubur. Kita pergi hak comel benarnya, tapi kalau kubur hak kita pergi tengok sana ni rasa tak apa nak jadi. Motivasi hak kita beri ni. Eloknya kalau kita pergi ziarah kubur ni malam. Mana nampak kanyak. Kubur kita cerah dah. Ada sekubur kalau lupa kata nak buat tempat jogging, kata tak boleh. Kubur ni Nabi kata tuzakkirul akhirah, tempat orang ingat ke mati. Bukan tempat pergi jogging, tempat nak ingat ke mati. Kalau pergi jogging jadi suka-suka tak. Kita nak ingat ke mati. Sebab apa? Bila kita bagi salam, tuan-tuan dan puan-puan, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sentiasa pergi ziarah ahli Baqi'. Orang pergi Madinah nampak kan, daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi ke Baqi' tu berapa meter agak-agak? Setengah kilo ada? Tak siapa? Boleh kali. Tak. Tak siapa, muka masjid besar. Kalau tengok kapur kita, jenuh pitah kapur dah tu. Jarak dia tu. Dia pergi satu malam, Nabi kita sallallahu balik rumah dia, waktu malam tu giliran rumah di Aisyah. Nabi masuk tengok Aisyah nampak tidur, Rasulullah keluar senyap-senyap nak pergi kubur. Sebab malaikat perintahkan Nabi kita pergi ziarah ahli Baqi'. Aisyah tak tidur. Bila Nabi pergi, dia ikut Nabi pergi belakang. Nabi pusing balik, dia lari cepat pergi tidur balik. Enggak orang baru tidur baru jalan ni, denyuk nadi dia bergerak ngangak-ngangak. Nabi kata tidur apa lagi ni. Jadi Aisyah ni cerdik tuan-tuan. Dia takut Nabi marah, dia tanya selalu, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita pergi kubur kita nak kata apa?" Dia tolong tanya bagi pihak kita. Maka Nabi sallallahu ajar kepada kita supaya beri salam. Assalamualaikum ya dar qaumin mu'minin. Itu yang kita nama kubur kita, dar qaumin mu'minin. Dar qaumin mu'minin. Nak ringkas lagu mana biar bunyi
Kalau orang nak pergi sini kak, gini lah lain kali, tak mudah-mudah. Nak pergi mana? Nak pergi ke Dar, tak apa dah tu. Kita panggil, tapi nama penuh dia Dar Qaumin Mukminin, negeri perkampungan orang mukmin situ. Sebab nama dia apa, tanah perkuburan Islam, terjemah tanah perkuburan Islam, Dar Qaumin Mukminin Kapu Alu Lentang. Jadilah tu. Jadi kalau kita kata nak pergi mana? Pergi ke Dar. Jadi kena istilah lah, tapi dia istilah Dar maknanya pergi kapu kita tu, belakang rumah. Maka Nabi ajak, Assalamualaikum ya dar qaumin mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Kami insya-Allah akan ikut jejak langkah kamu. Kau nak agak pergi sore-sore malam-malam wisala lagu ni, naik bulu roma ke tidak? Jangan takut hatu. Takut nak masuk dalam kubur tu esok tak ada bekalan. Ni kita nak pergi nak pergi yang kata nak pergi motivasi. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ya Allah, kami mohon dengan Allah supaya Allah Ta'ala beri kepada kami dan kamu semua keselamatan. Allahumma ighfir li ahli hazil maqbarah. Ya Allah, ampunlah kepada penduduk kubur. Jadi tujuan kita pergi kubur dua sebab. Sebab yang pertama kita nak ingat kita kepada mati. Sebab yang kedua kita nak beri doa kepada orang yang sudah mati. Jangan terbalik pula. Ni ada setengah orang ni tak, dia pergi kubur bukan nak doa ke orang mati, dia pergi minta orang mati suruh doa ke dia. Terbalik ke tidak? Itu dia panggil terbalik. Jangan kita kena doa kepada orang mati. Jangan minta tu ayah doa ke saya. Macam mana dia sudah mati? Tu ayah apa pula ni? Inilah yang menjadi tanggungjawab kepada kita sekalian. Jadi kubur ni kita dah gezek tanah kubur, dia panggil kubur itu salah satu daripada pintu masuk ke akhirat. Kita ni kan nak pergi mana-mana, dia punya border dia, akhirat di mana? Pintu kubur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu daripada Hani Maula Utsman. Hani ni laki-laki tu. Dia nak pergi, dia ikut Sayyidina Utsman pergi ke kubur. Wa kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka. Utsman bila dia berdiri atas kubur dia akan menangis. Boleh jadi hadis ni comel juga kalau kita tulis hadis motivasi. Tak tepi-tepi. Hatta yabulla lihyatuhu. Allahu akbar. Janggut dia hak tebal tu basah dengan air mata. Faqilalah, sahabat-sahabat yang ada di kubur sekali dengan Sayyidina Utsman pun tanya, ya Utsman, mu duk ceramah kepada kita syurga, neraka, mu tak menangis? Wa tabki min hadza, duk tepi kubur menangis, kenapa? Faqal, Utsman radhiyallahu anhu menjawab, kenapa aku tidak menangis? Ini tuan-tuan yang kita nak motivasi kita ni. Kita pergi kat kubur biar kita boleh menangis. Bagaimana aku tak menangis? Kata Utsman radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi aku dengar Nabi sallallahu bersabda, innal al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur ini adalah merupakan pintu masuk ke akhirat. Fa in yanju minhu fama ba'dahu aisar. Siapa dia lepas daripada azab kubur, selepas daripada itu lebih ringan, lebih ringan. Siapa dia tak lepas daripada azab kubur, fama ba'dahu asyad. Kena azab kubur, lepas pada itu lebih dahsyat, lebih teruk lagi. Nauzubillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma ra'aitu manzaran qattu. Nabi kata, aku tak tengok satu pandangan, satu tempat yang cukup dahsyat kecuali kubur lebih dahsyat daripada itu. Tapi kenapa kita pergi kubur ini tak rasa apa? Pernahkah tidak kita menangis atas kubur? Pernah waktu tanemok. Nah, tapi waktu keinsafan ada ke tak ada? Sebab itulah ada ketikanya, bukan tetap ni, ada ketikanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia kebumikan jenazah, dia kumpul sahabat. Dia bagi tazkirah. Jadi elok juga kalaulah kita ada
peluang. Tak, tua imam ke imam tua, imam muda, ustaz-ustaz yang ada ni. Contohnya orang ni mati, hok mari kubur tu ramah sikit. Nampak pakaian apa pelik-pelik. Kain tak cukup saih pun ada. Nah, kakak pakai baju adik pun ada, kita kupus dekat. Bipis ni. Sekejap. Bui tazkirah boleh 10 minit. Di atas kubur, mudah-mudahan cuitan ini akan menyentuh perasaan orang ada atas kubur di saat mereka kesedihan kerana kematian keluarga dia. Elok, ada kalanya Nabi SAW dia duduk di atas kubur. Nabi SAW bersabda, ta'awwazu min azabil qabri. Pernah satu hari Nabi kita duduk atas kubur, Nabi kita termenung, Nabi kata, ta'awwazu min azabil qabri. Para sahabat semua minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada azab kubur. Sahabat-sahabat kata, Allahumma inna ajirna min azabil qabri, Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, kami minta berlindung denganmu daripada azab kubur. 3 kali Nabi kita ulang. Maka azab kubur itu iaitulah azab yang memang terjadi sungguh. Karena itulah kita bimbang para jemaah sekalian, azab kubur ni satu azab yang menunggu pada hari kematian seorang manusia. Oh, dia kata kalau kita tak masuk kubur lah ke mana? Contohnya orang ni mati, masuk dalam kubur, tak masuk kubur, mati dalam laut, yang makan di ikan. Habis macam mana azab kubur dia? Tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan duk memikir banyak dengan otak kita ni. Maknanya ghalib menjadi kebiasaan. Kebiasaannya bila orang mati, summa amatahu fa aqbarah. Bila dia mati masuk kubur, tapi orang tak masuk dalam kubur. Walaupun tak masuk kubur, dia dimakan oleh ikan ataupun terbakar ataupun hilang, jatuh kapal terbang sebagainya, tapi azab kubur tu tetap berlaku. Ni tim kita ni, tim bahagian kali kubur, ketua dia ada tu. Nah, kena ada juga tim bahagian tazkirah di kubur. Selain daripada kita duduk kubur menyemayat, kita panggil bagi tazkirah. Jangan panjang, bukan ceramah. Tak payah buat minggu apa. Kubur kita siap minggu apa, rasa tak perlu. Sebab takut dia jadi acara pula. Tak ada tazkirah di kubur, cuma spontan. Kita tengok suasana. Kalau mari 4-5 orang, tua-tua belakang dah. Nampak insah molek, tak payah. Tapi kalau mari ramai, keluarga pun nampak tak apa nak kemah dari sudut penjagaan SOP syariatnya, ketika itu peluang kita buat. Bagi tazkirah, anak-anak semua, nenek kita mati, kita juga akan mati. Masuk dalam kubur, tak ada siapa yang akan menunggu kita kecuali amalan kita yang ada. Patutlah Nabi sebut dalam hadis, yatba'ul mayyitu salas. Mayat ni akan diikut oleh 3 kumpulan. Mayat akan diikut oleh 3 kumpulan. 3 puak pergi kubur. Harta dia, keluarga dia, amalan dia. Harta, hok lapik mayat ni batal lagi. Tika. Kadang-kadang orang letak juga kapek. Apa ni kapek ni? Toto dah, lembek-lembek lipis. Buat balik semula hak tu. Tak letak dalam kubur. Keluarga hok pergi balik tak balik? Balik juga. Hak tinggal bersama dengan kitanya siapa dia? Amalan saja yang tinggal. Pasal itulah ahli-ahli motivasi syar'i mengatakan, tuan-tuan dan puan-puan, kain kapan kita ni tak ada poket. Kain kapan ada poket? Tak ada poket. Maknanya tak boleh buat pergi duit. Tapi duit kita, harta kita boleh menunggu kita dalam kubur, insya-Allah. Macam mana nak bagi? Mari pula orang nak infak, nak buat masjid, nak bina persiapkan tanah kubur, kita bagi belakang rumah. Pasal harta yang sudah dinafkah, yang sudah kita infak fisabilillah, itu jadi hak kita. Hak 2 lagi balik, keluarga balik, harta benda hak balik. Kereta kita naik hari-hari pun kita tak naik dah kita. Pinjam kereta masjid. Kereta masjid, halau masjid hak comel-comel sikit, kereta comel. Ada setengah masjid kereta pergi pintu sebelah, pergi steri sebelah, tu driver dia. Pasal apa? Nak cabut. Driver pergi pintu sebelah, pergi steri sebelah. Tapi lo ni alhamdulillah, kita tengok kereta comel-comel dah ni. Tim kita ni berapa kereta dah ada? 5-4 buah kereta dah ada. Hak comel-comel belakang ni. Pasal dia pergi jauh, Kuala Lumpur ambil mayat tu, buat klik. Kita kata jazahullahu khairah.
Taklimatnya saya terima tadi, alhamdulillah. Nah, pengurus saya jenazah cara percuma, hok jom mandi apa percuma. Inilah dipanggil fardu kifayah. Setengah-setengah tempat membebankan orang mati, keluarga si mati. Nak gali kubur kena bayar, kain kapan kena bayar, kereta kena bayar. Hok tak tahu benarnya, ni majlis tu pula. Baru ni ada orang keluar satu bil, kita tak sebut nama negeri, tak comel. Nah, 4,500 kena bayar. Lain daripada pengurusan jenazah, majlis makan-makan pula lepas pada mati 3 malam. Siapa dia suruh buat? Suruh siapa beribu-ribu kena buat. Kenapa? Kita kata jangan dimayah-mayah. Sebab itulah apabila pihak kita nak susunan kubur, tidak ada lagi binaan-binaan, tidak ada lagi marma-marma yang comel-comel, kita kata itulah sepatutnya. Kita baca juga dalam kitab Jawi ada, dalam kitab Arab pun ada. Contohnya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, dia bawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita naha an tujassasal kubur. Nabi kita larang daripada buat bangunan atas kubur tu dengan marma-marma, batu-batu mahal-mahal. Tidak dibenarkan. Jadi kita buat sekadar nak tanda ya bagi. Pasal itulah kita kalau kita buat comel-comel, dia jadi macam satu perlawanan pula. Oh, demo ni macam tak saya kayuh. Ya, tak patut ni saya tak ada hak kena ingat ni iklan hak buat bangunan marma dengan mozaik tu, iklan banyak tu di kubur tadi pun ada, patut kena cabut buat tu. Mungkar, benda tu tidak baik. Nabi larang. Nabi kita naha an jassasal kubur. Nabi kita larang daripada tajsis, maknanya buat belinda, orang panggil kapuk sini panggil apa, dengan batu-batu marma tu, itu tidak baik. Bacalah dalam kitab Jawi ke kitab apa ni, kitab Arab semua ada. Wa an yuktaba 'alaiha, jangan menulis banyak atas kubur. Wa an yubna 'alaiha, jangan dibuat binaan. Wa an tuta, dan tak boleh kita pijak atas kubur orang. Kalau kita loro, pasal itulah bila kita buat loro orang jalan kaki, comel tu. Supaya orang tidak pijak. Ni kita dak ni. Kita tak pijak, tapi kita duduk di atas semi orang buat tanda kubur. Tidak duduk atas muka mayat. Tenggek sekejap, jangan main-main. Banyak juga ada kubur ni, insya-Allah kita kena buat satu, orang panggil minta lah apa ni, minta ustaz kita buat satu kuliah khas tentang bagaimana pengurusan kubur mengikut syariat. Ni comel, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, itu sempena dengan kubur. Maknanya dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i sendiri, Imam Nawawi kata rahimahullah taala, tidak boleh buat binaan atas kubur sekiranya kubur itu tanah sendiri. Tanah dia sendiri, dia tanah kubur, tanah mayat dalam tanah dia. Buat binaan itu dikira makruh. Tetapi kalau sekiranya kubur itu musabbalah, tanah wakaf, kita pergi buat binaan, pagar-pagar besi semua sekali itu haram. Itu kata siapa? Al-Imam Nawawi dalam kitab di Al-Majmu'. Habis orang buat pagar atas kubur nak macam mana? Panggil lah keluarga dia, ambil balik lah besi-besi demo ni. Nah, pergi buat apa-apa, buat pagar, buat gerai ke buat apa, sebab dilarang buat binaan di atas kubur itu. Wallahu alam. Itu jelah yang kita nak sebut tentang persiapan kita untuk mati. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, apabila kita balik kepada persiapan kita nak mati, dalam ayat yang saya baca di awal tadi, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah SWT nak uji kita siapa ke orang yang paling baik amalan dia. Jadi Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, dia telah buat satu orang panggil skill ataupun skema yang paling mudah. Amalan tu nak jadi baik mesti ada dua perkara. Yang pertama kena ikhlas, yang kedua kena ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di antara cara yang kita buat hari ini menjadi amalan rutin kita setiap hari, iaitulah kita kena baca zikir pada waktu pagi, zikir pada waktu petang, dan juga zikir selepas solat. Ini saya bagi dalam buku kecil ni, tajuk dia zikir pagi petang dan zikir selepas solat. Zikir lepas solat jangan bimbang, kita dah bagi dah kepada jemaah ni kad kuning. Biasa kalau boleh kad kuning ni orang takut dah. Ini hamarai apa kad kuning dah. Rupa kad kuning kita ni warna je kuningnya, tidak ada
terlibat dengan sebarang amaran. Dapat belakang dah kak. Kalau tak dapat terbagi belakang sebab kita nak ijazah zikir malam ni biar jadi insya-Allah. Jadi bagi jemaah yang nak terjemahan dia ada dalam risalah ni. Risalah yang kita bagi ni alhamdulillah. Marah dah. Baik. Kita pergi kepada kita azan lepas pada ni lah insya-Allah. Zikir selepas solat. Zikir pagi petang. Zikir pagi petang tak sempat nak ajar kerana dia panjang. Tapi kita nak ambil zikir selepas solat. Tuan-tuan tengok di muka surat 26. Muka surat 26 ataupun bagi jemaah yang ada kad kuning. Kad kuning ni kalau boleh tulis letak nombor senang. Kertas ni ana ambil daripada kitab fiqh mazhab Syafi'i, nama dia Mughni Al-Muhtaj. Apa nama kitab dia? Mughni Al-Muhtaj ni bagi orang yang mengaji di pondok, mengaji mana, dia kenal kitab ni. Dia kata inilah zikir menurut fiqh mazhab Syafi'i berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah ya. Insya-Allah ana nak tuan-tuan dan puan-puan kaya malam ni. Boleh ke tak boleh? Apa sebab nak kaya lagu mana pula? Kaya ibadat. Selepas solat kita ada zikir 10 bacaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau imam baca, kita baca. Kalau imam tak baca, klik juga. Kita baca. Itu baru betul. Imam baca, kita baca. Imam tak baca, kita deras sikit. Kita bunyi kita kelik dah ni. Kelik. Jadi kita bagi zikir ni tuan-tuan, ana bagi ana lah, tak adalah satu kebahagiaan hidup kita ni apabila tuan-tuan dan puan-puan boleh istiqamah dengan zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita selepas daripada yang ada kitab, tengok muka surat 26. Bila Nabi kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia mula dengan istighfar. Berapa kali istighfar? 3 kali. Astaghfirullah. Cuba kata. Astaghfirullah. 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 Ingat dah? Boleh balik cepat. 3 kali. Ada orang tanya dia tu, Ustaz, boleh kalau kita nak panjang? Astaghfirullahalazim. Masalahnya kalau panjang awal, dia kau rekod 10 bacaan ada ni. Kita takut kalau kita panjang di awal, kita tak sampai ke hujung. Tapi kalau kita ambil yang paling minima, sebab Thauban, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ni dalam Sahih Muslim, hadis sahih, orang tanya dia, kaifal istighfar? Maka sahabat yang meriwayat hadis mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Paling minima, paling ringkas, 3 kali istighfar. Nak dengar cerita ke cukup dengan kita ajar bacaan? Nak dengar cerita? Pukul 10 boleh tunggu. Tanya tamu ni ngau ustaz sorang. Hok lain kelas selo-selo nyanyi ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 tempat dia istighfar. Selepas solat, kenapa dia istighfar? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kata di ulama hadis, rahsia dianya, sebab Nabi bimbang dalam solat tadi ada kekurangan yang berlaku. Mana kurang khusyuk, kau kurang apa, langsung Nabi kita istighfar. Astaghfirullah, minta maaf ya Allah, aku solat tadi mungkin ada kekurangan. Tu Nabi. Kita ni patutnya lepas bagi salam kan, pakai istighfar tu dengan air mata dah. Pasal pasti ada khayal, ada tak apa ingat, macam-macam dalam kepala kita waktu solat. Sebab itulah di antara hikmat kita solat berjamaah, orang solat jemaah insya-Allah tak tinggal rakaat. Kalau semaya seorang, mana dia? Ada seorang budak di mari tanya, dia kata, Ustaz nak lagu mana dia ni? Kalau semaya asar 4 kali semaya, tak sudah lagi. Siapa rakaatnya ketiga, khayal lalu dia. Kata kalau khayal, orang tidak ulat semula, kita tambah rakaat, kita sujud sawi. Dia berhenti semaya, buat pula 4 kali semaya, tak sudah asar. Kata ginilah, dia minta kita bagi tip nak menyelesaikan masalah dia. Kata mudah je masalah.
Dia kata banyak tahu dah ustaz saya lagu ni. Kata tak ada banyak tahu, mu salah kira. Hak sebenarnya mungkin semaya jemaah tak terlupa rakaat. Betul dia kata. Kita pergi semaya jemaah ni tak terlupa, jaga-jaga adalah terlupa dak. Tapi oleh kata majoriti tak okeylah kita seorang terlupa, orang lain habis masjid tak betul belaka. Jadi maka Nabi kita sekali lagi tepat Nabi kita istighfar bila dia keluar daripada tandas. Nabi keluar daripada tandas, dia kata ghufranak, keampunan ya Allah. Sebab Nabi ni dia akan berzikir setiap masa kecuali dalam tandas. Waktu buai bukan tempat zikir, maka dia terputus kejap zikir. Bila dia keluar tandas terus istighfar. Jadi kita para jemaah sekalian, kita mula dengan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau orang nak panjang-panjanglah, kalau ada masa silakan. Tapi bimbang takut tak ada hak akhir. Kemudian kita baca ikut. Baca yang kedua tadi. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Boleh ingat? Acuk kata. Orang sini ingat belakang dah. Ada juga jeling nampak. Mana pendek? Biasa kita baca panjang. Wa ilaika ya'udus salam fahai. Hak tu tidak ada dalam riwayat yang sahih Nabi kita baca lepas solat. Ada riwayat dia baca waktu tengok Kaabah. Jadi kita tahu solat, dia setiap tempat tu ada tempat dia. Kalau kita nak kata baca Quran paling afdal. Dah. Tapi orang tak baca dalam sujud. Mana setiap tempat dia ada bacaan. Ada bacaan yang tersendiri. Nabi kita ajar. Baik kita baca. Mana kita baca sekali. Kemudian kita pergi kepada bacaan yang ketiga. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanda hak ni kalau kita solat zuhur, asar, isya kita baca sekali. Tapi kalau subuh dengan maghrib tengok sebelah. Tengok sebelah tu saya merah sebelah tu. Maghrib dengan subuh kita baca 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, ada tambahan lagi. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Ada setengah riwayat kata eloknya sebelum tukar kaki. Kalau tak ada gaut lah. Kalau ada mazhab gaut nyanyi tak. Mana kaki kita duduk tahiyat akhir lagi tu, kita istighfar, Allahumma antas salam, baca doa 10 kali, barulah kita tukar kedudukan kita. Ada setengah riwayat kata kita baca juga Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Dalam kita ada, dalam kad ni tak ada, gugur. Allahumma ajirni minan nar berapa kali? 7 kali untuk maghrib dan subuh. Tulis saja, tambah sikit. Allahumma ajirni. Saya baca 3 ya, riwayat 7. 3 kali tak apa, tapi bukan di sini. Sebab Nabi kata siapa dia minta berlindung Allah Ta'ala daripada neraka 3 kali, neraka kata aku tak say kamu. Tapi waktu lepas solat dia kata 7 kali. Dalam riwayat kata ada apa? 7 kali. Baik, kita pergi pada bacaan yang keempat. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Ini agak ketat sikit, pasal panjang. Tapi orang motivasi kata nak suruh mudah ingat, kita letak nombor. La haula wala quwata illa billah. Ingat dah bacaan ni tak? La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Nombor 2. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan. 3. Ni tak aja baca sikit. Jangan baca.
La ilaha illallah mukhlishina lahu din walau kana kafirun. Hak ni ingat benar. Pasal apa ingat benar? Ingat gaya selalu. Itu dia panggil ilmu motivasi. Cara, teknik bagaimana kita nak hafal doa supaya mudah ingat. Ingat dah tu. Mudah ya. Oi, dia kata ustaz, saya kalau kita ni kalau tak hafal selalu tak ingat. Nombor telefon kita tak ingat. Duk main dia tulis telefon dia saya. Kalau tanya berapa nombor awak, dia pun cari saya. Apa nombor sendiri tak ingat. Nah, waktu saya ingat nombor telefon. Baik, kita pergi pada bacaan seterusnya. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Ini bacaan. Kemudian kita bagi bacaan seterusnya. Letaklah nombor tu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tengok tuan-tuan, hak ni bacaan yang kelima ni. 5 ke 6. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu hari dia pegang sahabat dia nama Muaz. Nabi pegang tangan Muaz, Nabi kata, "Ya Muaz, inni uhibbuk." Tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana terharunya seorang sahabat. Nabi pegang dia, Nabi kata, "Inni uhibbuka," aku sayang kamu. Hei Muaz, mu jangan tinggal setiap kali lepas solat baca doa ni. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Makna dia cukup cantik tuan-tuan. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk sentiasa ingat kepadamu. Wa syukrik, sentiasa bersyukur kepadamu ya Allah dengan nikmat yang kamu beri. Wa husni ibadatik, dan sentiasa beribadat kepadamu. Comel tak comel? Jadi anak malam ni pun nak kata jugalah, inni uhibbukum. Saya sayang kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Tolonglah jangan tinggal zikir ni setiap kali lepas solat. Boleh? InsyaAllah. Kita tu ingat bila kita baca zikir ni, terharu kita bagaimana Nabi pegang tangan Muaz. Nabi kata, "Ya Muaz, inni uhibbuk," aku sayang kamu. Mu jangan tinggal zikir ni. Oh, dia kata tu Nabi ajar ke Muaz. Nabi tak kata untuk Muaz seorang. Kita yang nak sayangkan Nabi, nak suruh Nabi sayang ke tidak? Baca zikir hak Nabi kita ajar ni sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah zikir hak Nabi ajar ni tak berat. Hak berat-berat, hak siapa gila isin tu zikir hak pelik-pelik. Ana jumpa seorang sahabat ni, cerita kata habis zikir pula. Ana ajar ke dia zikir hak Nabi ni. Dia kata, tak kuat zikir ni. Dia pergi jumpa dengan tok ayah mana tahu. Gila isin, 2 minggu kena ikat dalam sepeta. Kata guana. Dia kata overdose. Zikir lebih. Hak belajar hak Nabi ni tak ada gila isin tuan-tuan. Gila nak syurga ada insya-Allah. Baik, kita pergi kepada zikir lepas subuh. Hak ni zikir lepas subuh ni, selepas solat subuh, zikir penerang hati. Dulu anak gurau, anak kata zikir 5A. Dulu kan 5A. Lah ni anak kita berapa A dah? Nek A dah. Mana cikgu ramai ni? Nek A. Zikir ni kena baca lepas subuh. Kita baca, ajar anak kita, cucu kita, nak pergi atas anak sekolah, duduk atas kereta, atas motor, baca doa ni. Siapa kata? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Coba kata. Masya Allah, ingat molek dah. Anak nak pergi atas anak pasti. Budak kecil 5 tahun. Tak ada 2 hari. Esok dia baca sendiri dah. Tapi tu kena belajar dulu lah. Lama dia ke cucu dulu kan. Kita baca. Tengok makna dia comel ya Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, minta rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, minta amalan aku diterima. Comel. Itu dipanggil doa penerang hati ni. Kita minta ilmu bermanfaat. Anak kita ni cerdik setara mana pun, tapi kalau ilmu dia tak bermanfaat, yang buat benda pelik. Orang suruh kerja IT pun jaga molek-molek, dia kena curi duit orang dalam apa ni, dalam internet. Jangan.
Kemudian kita pergi pada bacaan seterusnya. Setiap kali selepas solat jangan lupa baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Diakhiri dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang ke-100. Apa dia boleh tengok dalam buku kita tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia baca zikir ni dihapuskan kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Enggak buih di laut ni banyak ke sikit? Adapun zikir yang sama kalau kita nak tidur, dia panggil zikir Fatimah. Zikir Fatimah, dengar ni muslimat. Satu hari Sayyidah Fatimah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat harta tawanan perang, mana ada hamba. Dia pergi nak minta dengan Nabi hamba pembantu rumah. Dia kata tangan dia ni kerah lah, duk kisah gandu. Dulu bukannya ada blender, ada termometer kau orang panggil hot soul lah ni sehari dua ni. Oh kalau boleh hot ni kak, saya lah orang tena dia tu dah. Nabi tak ada masa tu. Dia cerita kepada makcik dia Aisyah. Bila Nabi balik, Aisyah cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang kepada anak dia, dia tak nak bagi benda kecil. Nabi pergi rumah Sayyidina Ali dengan Fatimah, dua orang ni nak tidur dah. Nabi duduk dekat dengan dia. Nabi kata, ya ananda aku berdua, nak ke tidak aku beri hadiah lebih baik daripada hak meminta hamba tadi. Nak? Oh, kata di Fatimah, nak lah, kenapa tak nak? Maka Nabi ajar. Bila nak tidur, baca zikir Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali. Itu dia panggil zikir Fatimah. InsyaAllah orang perempuan kita yang beramal dengan zikir ni, dia tak mengadu dah. Nak beli blender ke apa, tak mengadu. Tapi tu laki lah pula tolong beli. Tak, awak ni zikir kuat beli. Nak minta termomik pula dah. Macam-macam. Tolong beli boleh. Boleh. Beri hadiah. Itu beza lah. Maknanya kalau lepas solat 33 belakang. Kalau nak tidur 1.34. Kemudian jangan lupa kita baca ayatul kursi setiap kali lepas salat. Jangan baca ayatul kursi gitu. Lama lepas maya bunyi ayatul kursi. Janganlah gitu. Baca sungguhlah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada orang kata ayat kursi mula daripada mana? Wa ilahukum ke? Daripada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jawabnya daripada ayat berapa? 255 surah Al-Baqarah, itu ayat kursi. Wa ilahukum tu ayat lain. Kalau nak baca juga kena berhenti. Sebab dia tak sambung dua tu. Ada setengah orang dia jadi ayat kursi belakang, kata lah. Kita kena bezakan dia. Baca direct terus. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar lalu. Elok kita asingkan seperti hak Nabi kita ajar. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, barulah pergi kepada yang tu. Tapi kalau campur boleh juga. Mungkin satu hari kita kelang kabut ke nak cepat. Baik. Allahu akbar dulu. Kalau dalam zikir yang lain, zikir 4 kalimah tu, subhanallah, alhamdulillah, Nabi kata la yadurruhum. Nabi kata tak ada masalah, mula hak mana dulu. Tapi eloknya lepas solat ni, oleh kerana tartib dia macam ni, elok kita kekal lah, subhanallah. Kalau kita tak imam mula Allah kebab peni orang belakang. Nah, jangan memeningkan orang. Elok kita tartib mengikut dalam riwayat. Baik. Sekarang ni saya nak pergi ke ayatul kursi. Apa kelebihan dia? Tengok. Dalam hadis Nabi SAW sebut, siapa dia baca ayat kursi setiap kali lepas solat, tidak ada yang menghalangnya tidak ada yang menghalangnya untuk sampai ke syurga kecuali tunggu apa? Tunggu mati. Maknanya seolah-olah kita beli tiket dah. Tapi tarikh penerbangan tu tarikh. Maknanya kita tempah dah tempat duduk dalam syurga insya-Allah dengan ayat kursi. Sebab apa ayat kursi ni besar? Sebab kelebihan dia besar. Ayat kursi ni ayat tauhid. Ana ada syarah kepada tuan-tuan, coba tengok dalam YouTube, cari dalam YouTube Abu Anas Madani tu, cari kelebihan ayatul kursi. Kita syarah panjang tajuk ni. Baik, kita baca 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Elok kita baca setiap kali solat, dan eloknya lepas maghrib dengan subuh kita baca 3 kali.
tamaklah zikir. Agak-agak berapa minit kalau baca ni? Kalau baca semua 10 ni berapa minit? Sekejap ya dah. Sebab tu jangan panjang dulu, takut tak ada ekor. Sebab imam-imam kita ni dia baca separuh ya. Ada kadang-kadang tu kalau nak cepat Al-Fatihah, lepas tu gak pakai sudah gitu. Makmum pakai sudah kali itu imam. Sekarang ni kita minta para jemaah tolong hafal zikir ni. Kalau kita nak cepat ke lagu mana, kita baca yang 3 awal dulu istighfar, Allahumma antas salam, kemudian kalau subuh kita baca la ilaha illallah wa la sampai akhir. Okay. Sambil-sambil duduk atas motosikal, nak pergi atas anak sekolah, atas kereta, atas basikal, kita teruskan zikir kita tu biar habis. InsyaAllah mudah-mudahan kita ada aset besar apabila kita nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla bila kita mati nanti. Ada soalan sini silakan. Soalan sebab anda nak pergi ke belakang, ketah belakang. Kita soalan sini, soalan tentang zikir lepas solat. Tak ada, tidak ada. Macam sama juga dengan baca Al-Fatihah, tidak ada hadis yang sahih yang mengatakan baca Al-Fatihah selepas daripada solat. Yang wajibnya dalam solat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tak sah maya kalau tak baca Fatihah. Ayat-ayat yang lain tidak jelas. Baik. Supaya tidak panjang masa para jemaah, kalau ada soalan boleh tanya. Kita pergi kepada ni. Tengok sebelah ni. Doa di akhir solat. Semua terjemahan dia, makna-makna dia dan huraian hadis ada di dalam buku kita ni insya-Allah. Bila kita akhir solat, sebelum kita beri salam, selepas kita tasyahud, Nabi SAW tidak tinggal doa meminta perlindungan daripada 4 perkara. Hak ni jangan tinggal. Sangat penting dalam hidup kita ni para jemaah sekalian, jangan ditinggalkan 4 perkara ini. Kata belakang, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Zikir ni kena ingat 4 perkara Nabi minta berlindung ni, tuan-tuan dan puan-puan jangan tinggal. Oh saya tak hafal ustaz. Kita hafal 3 hari ingatlah ni insya-Allah. Allahumma inni, yang pertama sekali, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku minta berlindung daripada azab kubur. Tadi kita pergi kubur kan? Di antara tempat yang kita takut, Sayyidina Osman sampai menangis basah janggut sebab apa? Sebab takut kepada azab dalam kubur. Wa min azabi jahannam, aku minta berlindung daripada azab jahannam, azab neraka. Jadi azab kubur dulu baru mari neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, aku minta perlindungan Allah Ta'ala daripada fitnah hidup, fitnah mati. Kita ni dalam hidup kita ni banyak ujian-ujian yang kita lalu, kita tak tahu apa kelebihan, apakah kita mampu untuk menghadapi. Yang paling takut sekali fitnah ketika nak mati. Sebab itulah di antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala din. Wahai Tuhan yang membolak-balik hati, tetapkan hati aku di atas iman. Saat yang paling kritikal waktu nak mati seorang manusia. Nabi sebut dalam hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa dia boleh akhir hidup dia dengan la ilaha illallah, orang ni masuk syurga. Kita tak tahu. Ada orang yang bila kita ajar mengucap, tak boleh kata. Senyap, awak tak tahu, kerah ya. Ada setengah tu jawab balik pun ada. Ada macam-macam. Ada setengah orang yang duk jaga dekat ni pegawai-pegawai yang pendakwah yang duk jaga orang nak mati tu. Dia kata macam-macam lah cerita ustaz. Kalau kita nak cerita, kita pun takut. Ini fitnatul mahya wal mamat. Dan yang terakhir, daripada kejahatan fitnah Dajjal. Dajjal ni tak mari lagi. Tapi kalau dia mari, adakah kita mampu nak lawan dia? Jangan berani. Pasal itulah bila mari Covid ni, ramai orang pakat cari Dajjal. Dia kata teori konspirasi Dajjal belakang tu.
Dajjal sana dajjal sini, Nabi kita ajar kita minta berlindung dengan dajjal, kita hidup minta pula jangan. Kalau tuan-tuan mampu lagi, tambah lagi satu lagi doa. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku minta berlindungmu daripada dosa dan bebanan hutang. Hutang ni jangan kena hutang tak gerak kita. Banyak doa hutang. Jadi kalau hak tak ingat ya, yang eloknya kita hafal hak 4 tadi, kalau hak lain tak ingat, tak yang depan ni ha. Sudah maya baca. Alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita zikir lepas solat yang sangat mudah, ringkas, yang sahih dan juga insya-Allah yang memberi pulangan yang besar kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.